Pengalaman yang aku nak share dekat korang ni terjadi pada diriku sendiri. Sama ada korang nak kritik atau tidak mempercayainya, terpulanglah. Sebab benda real ni terjadi pada aku. Harap korang terhibur dan boleh tinggalkan kritikan dan komen di bawah. Dan apa yang boleh aku katakan, cukup pengalaman aku ini seram bagi aku. Harap maaf jika penulisanku ini kurang menarik dan tidak seseram mana. Aku cuba menyampaikan agar korang faham jalan cerita aku. Kali ini aku nak ceritakan pengalaman semasa kali pertama menjejak kaki ke Kuala Lumpur. Waktu itu tahun 2018. Aku merasa bertuah kerana aku terpilih untuk pergi ke Kuala Lumpur mengikuti kursus selama 2 hari di sana. Maksudnya, termasuk hari datang dan hari balik ke Sarawak adalah selama 4 hari. Aku di Kuala Lumpur menginap di sebuah hotel di Jalan Tar. Pada malam pertama aku menginap di situ, alhamdulillah tiada apa-apa yang berlaku. Sehinggalah ke malam kedua. Aku sebenarnya sudah pun tertidur awal. Maklumlah esok nak bangun awal untuk ke tempat kursus. Jadi malam tu tak pastilah dalam pukul berapa. Cuma yang aku ingat, aku tertidur dalam keadaan mengiring dan menghadap tandas yang hanya berdindingkan cermin lut sinar. Pada malam tu, aku masih ingat ketika aku sedang nyenyak tidur, tiba-tiba aku merasa seperti ada sesuatu yang menindih badanku. Berat, dan benda itu menindih sehingga menyebabkan aku merasa semput. Aku cuba bukakan mata, tetapi tak dapat. Aku cuba bersuara. Mungkin dengan suaraku ini dapat membuatkan orang-orang di sebelah, terutama jiran-jiran yang menginap di hotel yang sama, mendengar suaraku. Tetapi malangnya, suaraku tidak dapat dikeluarkan. Malah mulutku seolah-olah terkunci. Bila terjadi seperti itu, aku terus menjadi takut dan mengelabah. Aku cuba bacakan ayat-ayat Al-Quran yang aku ingat di dalam hati. Aku cuba membaca surah Al-Fatihah dan keulangan berkali-kali untuk menenangkan diriku dan memohon kepada Allah agar dilepaskan dari tindihan yang kurasai itu. Namun, apa yang terjadi selepas aku habis bacakan ayat itu, tindihan tidak juga berkurangan. Malah ianya semakin berat, sehinggakan aku keluar suara seperti orang tercekik teruk. Selepas itu, aku cuba pula membaca ayat kursi. Yang ini pun aku bacakan dalam hati. Yalah, dah suara tak boleh dikeluarkan kan? Sambung balik ceritanya, apabila aku tiba di bacaan ayat, kalau tak silapku, man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Korang nak tahu apa yang terjadi semasa itu? Aku terdengar suara garau ikut bacaanku membaca ayat itu. Suaranya aku dengar seolah-olah berada, sama ada berada di atas atau di sebelahku saja. Aku tergamam dan aku berhenti membaca ayat itu kerana apa yang lebih menyeramkan, benda itu turut sama membacakan ayat kursi sehingga habis. Aku tergamam dan terus membisu sebab tak sangka benda tu bukannya nak takut apabila kita bacakan ayat Al-Quran, malah dia ikut baca apa yang kita bacakan.
Selepas aku mendengar dia ikut membaca ayat Al-Quran tersebut, aku hanya diam dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kalau dia bantu aku dalam kesusahan semasa itu. Nak dijadikan cerita, tak lama lepas tu azan subuh pun berkumandang. Bila sebut je Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan izin Allah, tindihan itu hilang dengan sendiri. Dan dalam masa yang sama, Bi dapat buka mata, gerakkan badan dan bersuara mengucapkan Astaghfirullahalazim berkali-kali. Rasa lega sangat-sangat. Syukur sebab kejadian itu telah berlalu. Pagi tu, aku cuba hubungi ibu dan suamiku. Apa yang terjadi pada malam tadi? Masing-masing bagi semangat dekat aku supaya jangan takut dan berpesan untuk membacakan doa-doa tertentu sebelum tidur supaya insya-Allah benda tu tak akan mengganggu semasa kita tidur. Tapi untuk malam ketiga, iaitu malam terakhir aku tidur di situ, lain pula ceritanya. Malam ketiga, aku dikejutkan dengan bunyi ketukan bertalu-talu di pintu bilik. Yang leganya, malam itu aku boleh bergerak, aku boleh buka mata dan aku boleh bersuara. Semasa bunyi ketukan itu berlaku, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kasar betul bunyi ketukan tu, macam nak pecahkan bilik sahaja bunyinya. Tapi alhamdulillah, ketukan itu tidak berlaku sampai ke subuh. Mungkin disebabkan aku tak hiraukan sangat ketukan tu, jadi benda itu berlalu begitu sahaja. Itu sahaja perkongsian yang aku boleh sharekan kali ini. Satu pengajaran yang boleh aku simpulkan di sini, kemungkinan semasa aku bacakan ayat-ayat Al-Quran seperti Ayatul Kursi dan Al-Fatihah, bacaanku tidak betul. Sebab itulah aku berfikir berkemungkinan makhluk tu ikut aku membaca ayat kursi sebenarnya ingin memberitahu yang aku bacakan itu tidak betul. Jadi dia cuba untuk memperbetulkan apa yang aku bacakan. Aku simpan kenangan ini sebagai memori aku kali pertama melangkah kaki ke Kuala Lumpur dan seterusnya ke Semenanjung Malaysia. Apa-apapun, ambillah pengajaran yang baik yang anda boleh perolehi daripada penceritaanku yang tak seberapa ini. Semoga kalian semua terhibur dan insya-Allah sekiranya diberi peluang akan kukongsikan kisah-kisahku yang lain yang mungkin menarik kepada anda semua. Sekian, terima kasih.